Selamat kembali ke slot terakhir pada hari ini. Diminta para peserta untuk memastikan mikrofon dalam mod senyap dan membuka kamera sepanjang slot perkongsian berlangsung. Kini saya menjemput yang berusaha Encik Ikhwan Azim bin Ishak untuk meneruskan slot kelima KPO 2.0 iaitu pengurusan organisasi. Untuk makluman para peserta, Encik Ikhwan merupakan penolong pendaftar di Pusat Hal Ikhwan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Ikhwan untuk meneruskan slot kelima pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Test mic, dengar ke? Dengar. Dengar Okey, sorry lah. Tiba-tiba pula Shopee keluar kan. Okey. First sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau saya boleh confirmkan, saya pun tak pasti sama ada yang di Petua ada ke tak, Muhammad Ashraf bin Fauzi. Ada saya. Ada, okey. Dan juga sebentar tadi saya ada melihat juga kan sesi yang sangat menarik daripada naib yang di Petua kedua, Muhammad Zuhairi. Betul nama? Betul je. Betul nama? Oh, so sesi yang sangat menarik dan daripada sesi tu pun saya boleh katakan saya dah mengenali semua barisan-barisan pematra kan, sebab slot tu pengenalan dan juga refleksi ataupun pandangan kalian kepada rakan-rakan sendiri, betul tak? Okey, so memang menarik dan saya harap lepas ni jangan menilai saya lah kan, sebab saya harap untuk slide saya ni santai je, relax je, dan saya pun ada maklumkan kepada Urustia yang saya akan cuba percepatkan slot saya ni sebab dalam saya ada urgent meeting dalam 12.30 ataupun 12.45 macam tu. Saya berjumpa dengan TNC Haiwan Pelajar lah, ada untuk briefing. Ada beberapa perkara yang saya perlu briefing. So kalau boleh saya nak greet jugalah semua kan, termasuk naib yang di Petua 1, Wong Siyong, Setiausaha Agong, Mok Lili Atikah, lepas tu tak silap saya Bendahari Kehormat Faris, Timbalan Bendahari Kehormat Alif Ashraf. Lepas tu kat sini ada Setiausaha Agong tadi, Mok Lili, dan juga naib Setiausaha Agong Chong Jiamin. Betul Okey, so saya rasa kalian pun dah tahu apa yang saya akan bentangkan, which is slot saya ni adalah berkenaan dengan pengurusan organisasi. Jadi saya nak go through secepat mungkin perkara yang saya perlu maklumkan, iaitu berkenaan dengan AGM. Sebab AGM adalah satu perkara yang penting dalam pengurusan organisasi, sebab dari AGM ni adalah permulaannya sesebuah organisasi itu sehinggalah dia menguruskan AGM yang seterusnya, iaitu pada hujung perkhidmatan sesebuah organisasi itu. So saya rasa semua nampak slide yang ditayangkan ni. Cuma saya tak pasti yang tayangkan ni saya ke teknikal ni. Encik. Saya yang share betul Betul. Okey, so ini adalah garis panduan bagi menjalankan mesyuarat agung tahunan AGM. Suka juga saya nak ceritakan kat sini bahawa AGM ni sebenarnya template yang kita gunakan hampir sama dengan AGM bagi sesebuah persatuan kat luar.
Kalau kat luar kita ada pertubuhan, organisasi pertubuhan. Maknanya kalau kita nak buka mana-mana kelab, mana-mana persatuan kan, kita kena berdaftar juga. So sama juga dengan peringkat UKM, yang mana persatuan-persatuan ni perlu berdaftar. Selain daripada untuk tujuan ISTA, pelaksanaan program dan sebagainya, ianya adalah tujuan pendokumentasian, dan dia juga adalah satu proses pembelajaran kepada pelajar-pelajar untuk mengetahui bagaimana sebuah persatuan itu berjalan dengan baik dan juga mengikut lunas-lunas undang-undang yang telah ditetapkan. Dan dalam konteks UKM hari ini, lunas undang-undang itu adalah termaktub kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, clear. So suka juga saya nak maklum kat sini, sekiranya ada yang ingin bertanya soalan, boleh terus dia interrupt supaya tak lari jauh, supaya soalan tu masih dalam perkara yang saya tengah bincangkan. Okey. So garis panduan untuk menjalankan mesyuarat ni, yang ni saya ambil contoh untuk sesi akademik 2022-2023 lah, yang mana saya rasa kalian juga telah mengisi borang-borang AGM ni. Tapi untuk saya explain, yang pertama adalah had batasan. Garis panduan ini adalah terpakai selagi tidak bercanggah dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Statut Universiti Kebangsaan Malaysia, Badan-Badan Pelajar 1992. Jadi penting, terutamanya MT untuk membaca berkenaan dengan Akta dan juga Kolej Universiti dan juga semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persatuan pelajar, kerana semua aktiviti dan juga tindakan yang dilakukan adalah termaktub kepada peraturan ini. Sekiranya bercanggah, ada juga hukuman ataupun kita panggil denda lah yang kita boleh kenakan sekiranya tidak menepati lunas undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya adalah pemilihan Majlis Tertinggi MT, Exco dan Biro, yang mana kita tetapkan supaya CGPA tidak kurang daripada 2.5, tetapi yang ni dia sedikit longgar juga sebab kadang-kadang kita tak adalah terlampau strict untuk pemilihan majlis tertinggi ni. Tetapi kenapa perkara ni ada, sebab untuk memastikan pelibatan pelajar dalam persatuan ni tidak mengganggu tujuan utama kalian ke universiti, iaitu untuk belajar lah. Okey. Dan bukan pelajar daripada semester 1, iaitu tahun 1. Bukan pelajar dari semester 1, tahun 1 lah kan. Kalau tahun semester 1 tahun kedua tu dah dikira sebagai semester ketiga lah kan, ataupun semester keempat kalau dia ada short sem. Okey. So bukan pelajar daripada semester akhir, iaitu kalau pelajar tahun akhir, sebab AGM memang selalu akan buat pada awal sesi, so dia tak mungkin akan jadi semester akhir lah. Okey. Unless kalau dia extend kan. Tapi kalau extend, memang kita tak galakkan lah dia untuk aktif, dan kita minta dia fokus dengan pelajaran. Dan tidak ada masalah disiplin dan juga tata tertib. Yang ini normal lah, sebab kita kalau boleh kita memang tak nak pemimpin-pemimpin pelajar yang mempunyai masalah disiplin, terutamanya yang telah dikenakan hukuman-hukuman berat universiti lah. Okey. Okey, seterusnya adalah peruntukan yang untuk pemilihan ini juga dia perlu mematuhi kepada peruntukan-peruntukan yang terkandung dalam peraturan-peraturan UKM. So pentingnya saya cakap tadi, kena bacalah semua peraturan-peraturan universiti supaya tidak bercanggah semua aktiviti-aktiviti tersebut. Okey. Kalau ada pertanyaan boleh terus tanya. Okey, pelantikan. Untuk pelantikan adalah lantikan jawatankuasa hendaklah sehingga cukup tempoh 1 tahun sesi pengajian atau sehingga mesyuarat agung tahunan AGM yang seterusnya ataupun mana-mana yang terdahulu. Okey, anggota jawatan kuasa tertinggi mestilah tidak kurang daripada 4 orang, iaitu maknanya 4 ni wajib ada. Yang dipertua, yang dipertua, setiausaha dan bendahari. Okey, pelantikan jawatan berportfolio, sama ada yang panggil exco, ada yang biro, mestilah dihantar dan disahkan serta ditandatangani oleh penasihat persatuan. Pelantikan penasihat badan pelajar, keutamaan adalah daripada kalangan kaki tangan untuk penasihat, sama ada pensyarah ataupun kaki tangan universiti. Cadangan penasihat perlulah dibuat dengan mengisi borang pelantikan penasihat yang disediakan, nanti saya tunjuk.
oleh pihak HCP yang disertakan dengan CV penasihat itulah. Sebab untuk selain daripada selalunya untuk penasihat ni kita jaranglah kita tolak permohonan tu, melainkan sekiranya memang tidak sesuai ataupun dia tidak mengikuti peraturan-peraturan yang kita tetapkan. Contohnya bukan orang UKM ke, ataupun bukan staff, ataupun bukannya pensyarah UKM je, so kita memang akan tolak lah. Okey, surat pelantikan penasihat akan diurus oleh HCP yang akan ditangani oleh Timbalan Naib Chancellor HCP. Sebab penasihat ni memang dia dapat lantikan direct daripada HCP lah, tapi kami daripada HCP yang akan uruskan bersama skop tugas yang telah mendapat semakan dan juga perakuan daripada pengarah Pusat Ehwal Pelajar. Okey. Apa tugas penasihat? Tugas penasihat adalah antaranya seperti menasihat persatuan mengenai perancangan aktiviti yang telah dijalankan untuk memantau pelaksanaan aktiviti, memastikan kelancaran aktiviti, kebajikan dan keselamatan pelajar, memastikan pelajar sentiasa menjaga sahsiah diri dan imej universiti. Sebab bila kalian dah jadi berpersatuan ni, kita nak elakkanlah, sebab contoh macam Pematra. Pematra ni nama dia adalah Pematra UKM lah kan. So apa sahaja yang dibuat oleh Pematra, kalau baik, baiklah nama universiti. Kan? Kalau buruk, buruklah nama universiti. Jadi penasihat ni kena guide kan. Dan juga menasihati lah kan, nama pun penasihat kan. So kena menasihati persatuan pelajar ni. Selain daripada memastikan pelajar membuat laporan aktiviti dan kewangan, membuat penilaian mengikut program, mengikut objektif yang ditetapkan, menghadiri dan memantau mesyuarat agung tahunan badan pelajar. Okey, tugas wakil pemantau adalah penasihat perlu memantau perjalanan mesyuarat agung tahunan dengan memastikan sekurang-kurangnya 1/3 daripada bilangan sebenar ahli persatuan. Penasihat juga boleh melantik wakil pemantau jika tidak hadir memantau perjalanan AGM. Okey, mesyuarat agung tahunan yang perlu diberikan perhatian adalah seperti persatuan dan penasihat adalah tertakluk kepada Akta Universiti, iaitu Perlembagaan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Statut Kebangsaan Malaysia. Semua persatuan hendaklah mengadakan mesyuarat agung AGM sekali setahun. Sekali saja, tak perlu buat 2-3 kali. Sekiranya ada perubahan semua tu, dia tertakluk kepada perkara yang kita tetapkanlah, sekiranya ada yang ESCO yang letak jawatan dan sebagainya. Laporan AGM perlu dihantar tempoh dalam 14 hari. Persatuan tidak mengadakan AGM akan dipasifkan dalam AISTA, dikenakan tindakan termasuk tidak dibenarkan mengadakan sebarang aktiviti. Dan untuk tahun ini sebenarnya banyak juga yang lambat sebenarnya. Tapi kita faham mungkin ini adalah rentetan kesan daripada COVID hari itulah kan. Tapi tak apa, tapi selepas ni memang kita akan strictkan semula, sebab kita dah melalui fasa endemik dan juga kita nak memastikanlah semua persatuan-persatuan ni mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey, mesyuarat agung Badan Pelajar ataupun AGM ni mesti dihadiri oleh pemantau, penasihat persatuan ataupun wakil pemantau. Keputusan mesyuarat agung ni dan majlis eksekutifnya atau mana-mana jawatankuasa ad hoc Badan Pelajar itu hendaklah dibuat dengan undi lebih suara dan tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah ahli yang hadir dan mengundi. 2/3 daripada jumlah ahli yang hadir dan mengundi. Saya ulang balik sebab 2/3 ni ada yang tak faham. Kadang-kadang dia ingat 2/3 tu adalah daripada semua ahli, tapi sebenarnya adalah daripada jumlah ahli yang hadir dan untuk mengundi, tak boleh kurang daripada 2/3. So keahlian pula, persatuan perlu mengumumkan senarai nama semua ahli semasa sesi 2021. Ini untuk yang kalian lah kan, kepada HCP sekurang-kurangnya 1 minggu ataupun 7 hari sebelum mesyuarat agung AGM diadakan. Sebab kita tak tahu juga siapa ahli-ahlinya, sebab ahli-ahli AGM, ahli-ahli persatuan ni perlu dijemput untuk AGM dan juga perlulah mengisi template Excel yang telah disediakan untuk senarai keahlian tersebut bagi tujuan semakan kehadiran ke mesyuarat agung dan dimasukkan ke dalam sistem AISTA. Kenapa perlu perkara ni? Sebab kita khawatir kan yang hadir tu bukanlah ahli persatuan,
penting juga. Contohlah tiba-tiba kan Pematra kan kena hijack dengan fakulti lain ke apa ke kan. Tak naklah macam tu kan. Sebab tu penting untuk ahli tu kita tahu kan. Sebab kita nak elakkan lah. Sebab kalau boleh kalian juga mempunyai defense kan. Sebab persatuan-persatuan ni kadang-kadang ada orang nak hijack, berniat tak baik dan sebagainya. Jadi untuk elakkan perkara tersebut penting untuk kita tahulah siapa ahli-ahli persatuan tersebut. Dan untuk kehadiran dibenarkan secara fizikal ataupun atas talian, dan kehadiran dan juga keterlibatan ahli mesyuarat bagi persatuan adalah sekurang-kurangnya 1/3 daripada bilangan sebenar ahli persatuan. Yang ni baru ahli kehadiran, iaitu contoh dah hantar senarai lebih kurang 100, contohlah 300 kan, 300. So untuk mesyuarat AGM dijalankan mestilah 1/3 daripada ahli sebenar ahli persatuan. So sekurang-kurangnya kalau ahli ada 300 kan, kena ada 100 orang untuk AGM. So kalau tak cukup, so mesyuarat tu tidak boleh dijalankan ataupun tidak sah lah kan. So ini ramai yang tak faham ni. Yang untuk mesyuarat kan, untuk mesyuarat contohlah yang datang tadi, katalah datang 100 orang kan. Datang 1 orang. So untuk nak buat keputusan AGM tu untuk undi tu adalah 2/3 daripada 100 orang tu tadi. Okey, clear okey. Dan juga persatuan yang menjalankan AGM secara atas talian, kehadiran wajib direkodkan dan dilengkapkan semula dalam borang kehadiran mesyuarat agung persatuan tanpa perlu tanda tangan secara manual dan diperlakukan oleh penasihat persatuan masing-masing. Dan untuk makluman semua, kita pun tengah draft tapi mungkin AGM tu adalah kepada kalian lah, yang mana kita akan tetapkan juga untuk kita masukkan atas talian tu ya. Sebab based on report dan juga aduan-aduan sebelum ni, dimaklumkan ada beberapa AGM yang daripada persatuan yang buat secara online tu tidak menepati ciri-ciri yang yang diperlukan, yang mana ada individu-individu yang tak sepatutnya AGM datang ke AGM tu untuk tujuan mengundi kan. So kita tengah dalam proses untuk membuang frasa atas talian dalam peraturan tu. Dan juga kena lampirkan pembuktian perjalanan AGM ni dibuat. So antara pembuktian yang dibuat termasuklah atur cara dan juga minit mesyuarat. Okey. Pemilihan tanpa pengundian, maknanya ni tanpa mengundi. Jika tidak memenuhi perkara 7 di atas, kaedah temu bual yang diadakan untuk memilih seorang yang dipertua, seorang naib yang dipertua, seorang setiausaha dan juga seorang bendahari. Ya. Saya ulang balik, jika tidak memenuhi perkara 7 di atas, apa perkara 7 boleh cek balik tadi. Pelaksanaan dibenarkan secara fizikal atau talian. Kaedah temu bual akan diadakan untuk memilih seorang yang dipertua, seorang naib yang dipertua dan juga seorang setiausaha serta seorang bendahari. Ahli jawatankuasa pemilihan terdiri daripada penasihat persatuan dan juga wakil HCP. So ini kalau tak ada tak buat secara pemilihan lah ya. Okey, dan seterusnya adalah pelaporan AGM. Okey, apa pelaporan-pelaporan yang perlu dikemukakan? Minit mesyuarat, bukti bergambar perjalanan AGM, kena ada laporan kewangan, borang esko badan pelajar, borang cadangan pelantikan penasihat, dan borang cadangan penasihat sekiranya penasihat itu dah tamat, hampir tamat ataupun dia nak letak jawatan. Ya. Okey. So far clear sebelum saya pergi ke yang seterusnya? Clear. Clear Okey. So yang seterusnya adalah, boleh tak? Sekejap Okey, yang kedua. Okey, kedua adalah jadual perjalanan mesyuarat. Okey, ni saya ambil yang sesi lepas. So first sekali ada notis AGM. Notis AGM daripada HCP, kita akan bagi notis kepada semua YDP dan juga penasihat pelajar. So hopefully lah penasihat YDP dan juga penasihat kedua-duanya alert dengan email lah kan, sebab kita hantar melalui email. Sebab sebelum ni ramai yang tak buat sebab tak buka email pun. Kan? So nak juga saya nasihatkan kat di sini, bila dah jadi pemimpin ni kena buka email. Sama kalian buka email ke, SU buka email ke, kalau ada PA personal ke, kena buka email.
sebab untuk kita check lah kan. Sebab kalau tak dia memberikan kesan kepada next punya batch. Nanti batch lain yang akan terkapai-kapai dan sebagainya, sebab next batch tak tahu pun nak kena buat AGM ni ataupun perjalanan ni yang korang dah tahu. So korang yang kena buat pada hujung AGM nanti. So pemakluman tarikh AGM kepada SCP, MT diminta untuk memberikan tarikh AGM kepada SCP selewat-lewatnya 3 hari sebelum. Tapi yang ni still lah kita boleh ada orang kata budi bicara, tapi budi bicara tu tak semestinya semua lepas ya. Maknanya budi bicara tu kalau dah lewat sangat ke ataupun petang ni nak buat, pagi ni baru bagi tahu kan. So kalau kena tolak notis, kena tolak pemakluman AGM tu, kena tolak lah. So tarikh dan tempoh AGM, mesyuarat agung tahunan yang dijalankan dan perlu dipantau oleh penasihat. Maknanya boleh discuss lah dengan penasihat. Tarikh bila nak buat, tempoh bila nak buat dan sebagainya. Penghantaran laporan kena lampirkan borang 4, borang 5 nanti saya akan explain juga. CV, minit mesyuarat, laporan kewangan, bukti bergambar AGM, template ahli persatuan seperti yang saya cakap tadi lah. Kan? Tapi ini bila kita dah keluarkan jadual ni, dia perkara yang sama juga yang saya explain tadi, tapi ini dia lebih detail berserta dengan tarikh-tarikh. Macam tu. So untuk yang kalian punya tahun depan lah. Kan? Tahun depan lah baru dapat tarikh yang bila. Tarikh bila notis dikeluarkan, bila tarikh yang kena keluarkan, kena menghantar laporan AGM dan sebagainya. Rayuan pemakluman laporan AGM, sekiranya gagal menghantar laporan AGM, kalian dibenarkan untuk buat rayuan cuma atas sebab kelewatan AGM yang tidak cukup syarat berserta dengan surat sokongan daripada penasihat. So kalau pemakluman rayuan pemakluman tu tak ada sokongan daripada badan penasihat, so kita anggap tiada pembincangan daripada penasihat dan kita berkuasa lah kan, berkuasa untuk tidak membenarkan pelajar tersebut untuk membuat AGM. Okey. Tarikh pasif sistem ISTA yang persatuan yang gagal menghantar laporan AGM, kita akan pasifkan dalam 30 hari selepas tarikh AGM yang dipasifkan dalam sistem ISTA. Okey. Clear ke? Okey, ada apa-apa soalan sebelum saya pergi ke yang seterusnya? Okey, saya anggap tak ada. So sekejap So, okey. Seterusnya saya akan explain berkenaan dengan pelantikan penasihat. Sekiranya penasihat tersebut telah habis tempoh ataupun letak jawatan ataupun sudah lagi tidak layak menjadi penasihat. Ini adalah borangnya kan. Kena tulislah maklumat apa jenis persatuan. So macam kalian adalah Pertubuhan Akademik Fakulti lah kan, PMF. Siapa nama pemohon, nombor metrik dan tangan, email, jawatan dan juga nombor telefon dan tarikh. Maklumat So yang ni untuk maklumat cadangan penasihat ni kita ada penasihat 1 dan penasihat 2. So untuk menggantikan penasihat 1 boleh gunakan ruangan ni, manakala penasihat 2 kena gunakan ruangan ni. Kan? Okey. So kena tahulah kan, kalau nak tukar penasihat tu kena tahu itu penasihat 1 ke penasihat 2. Gunakan ruangan yang sepatutnya. Kadang-kadang dia nak tukar penasihat 2 tapi dia tulis dekat cadangan penasihat atas ni. So takut kita buang penasihat yang 1 tu, padahal dia okey lagi kan, takut kita dah terbuang. So make sure fahamlah antara maklumat cadangan penasihat 1 dengan penasihat 2 ni. So boleh tulis juga kat sini tamat
tempoh ke ataupun lantikan baru. So seterusnya bila dia dah hantar ke HCP, kita akan buat catatan lah, sama ada kita setuju ataupun tidak, dan juga kita mendapatkan perakuan daripada pengarah HCP. So untuk borang penasihat ni clear ke sebelum saya pergi yang seterusnya? Ya. Clear Okey, so seterusnya adalah saya explain sedikit berkenaan dengan borang ESCO. So borang ESCO ni adalah bila AGM dah buat, kan? AGM dah buat dan kena isilah borang ni, sebab ini sebenarnya tujuan pemakluman kepada HCP dan tujuan pendokumentasian. Sebab kenapa perkara ni penting, sebab kalau ada sebarang-sebarang jemputan, contohlah tiba-tiba ada kita HCP dapat jemputan untuk menyertai satu konvensyen berkenaan dengan kejuruteraan. So kita akan forwardkan kepada pematera lah, sebab pematera yang paling sesuai untuk menghantar peserta ataupun menghantar pasukan ke convention, ke pertandingan dan sebagainya. Sebab tu kita perlukan detail-detail ni lah, kan. Kita perlukan detail YDP, kita perlu detail NYDP, SU, bendahari dan juga ESCO-ESCO yang lain. Dan kalau ada pertambahan, boleh lampirkan lampiran menggunakan template yang sama. Tapi yang atas ni still samalah, kan. Kalau kita tengok kat atas ni, Presiden, Vice President, Secretary dengan bendahari atau bursa ni, ini wajib. Ini wajib dan ini tak boleh ubah. Tiba-tibalah, kan, yang di petua tu dia nak tukar nama kepada nama lain, kan, wording yang lain tak boleh lah, sebab memang dah termaktub tu menggunakan nama sama ada yang di petua ataupun presiden. Tapi kalau dia nak tulis YDP sebab sebelum ni ada tiba-tiba ada YDP 2, kan, YDP 1, YDP 2. Tapi tu jam lah, kan, macam mana boleh ada YDP 1, YDP 2. Ataupun kalau NYDP boleh lagi, NYDP 1, NYDP 2. YDP tak boleh YDP 1, YDP 2. Okey. Saya rasa borang ESCO ni pun dah clear, kan. Sebab yang hari tu pun SU kan yang menghantar ke SU lama yang hantar? Ada tak SU dalam ni? Sorry, saya tak dengar ke macam mana ni? Ada. Ada kan? SU lama ke SU baru yang isi? Baru. Yang baru. Okey. So selepas tu adalah dekat dalam borang ni juga kita ada borang pemantauan. Borang pemantauan Mesyuarat Agung Badan Pelajar. Sekejap. Okey, so seterusnya dekat borang ni juga ada borang pemantauan Mesyuarat Agung Badan Pelajar. Kat sini kena ditulislah, kan, Badan Persatuan apa semua dan juga laporan. Laporan mengenai Mesyuarat Agung Badan Pelajar tu. Yang mana kena buat lampiran lah, kan, lampiran-lampiran yang saya minta tadi seperti mungkin atur cara, gambar-gambar dan sebagainya tu. Dan sebelum submit ni kena dapatkan pengesahan daripada penasihat, sebab kalau tak ada pengesahan so kita anggap maklumat-maklumat tu dibuat tanpa pengetahuan penasihat persatuan masing-masing lah. Dan seterusnya yang terakhir adalah senarai kehadiran ahli mesyuarat. Kena isi je lah form ni, kan. So tak ada masalah pun. So ada apa-apa tak sebelum saya pergi ke yang next slide? Okay, so saya rasa tak ada. So yang ni adalah template. So template ni adalah senarai untuk ESCO sesi baru. Kita perlukan juga dalam dokumen. Ya, dengar ke? Sorry. Sekarang tengah share yang mana ni? Oh, tak dengar? Tak nampak? Oh, start daripada tadi pun tak nampak ke macam mana? Dia kot. Sebab dia macam sekarang kat borang penasihat. Tak Oh, bergerak. borang penasihat. Oh, masih dekat borang penasihat
Sekarang ni saya dah tunjuk untuk saya buka sheet ni. Nampak tak? Cursor nampak tapi still dekat slide yang borang penasihat tu. Oh, ya ke? Sekejap Okey, yang ni nampak tak? Saya tengah nampak sheet ni. Okey. So ini adalah sheet yang mana semua maklumat ni kita akan emailkan nantilah kan. So maknanya untuk AGM yang untuk tahun depan ni, nanti kita akan emailkan perkara ni, semua dokumen-dokumen ni. So untuk yang ni adalah kena letak senarai exco sesi baharu dan sertakan senarai ahli yang sedia ada. Dan borang ni nanti bolehlah kan, kalau ada pertambahan ahli tu nanti boleh masukkan dalam detail ni ya. Okey. So macam biasa isi nombor metrik, jawatan dan juga nama. So untuk jawatan tu boleh guna kod-kod yang kita bagi ni lah sama ada B01, B10, B20, B30, B21, B31, B40, B41 dan juga B50. Okey. So ini contoh dia dan nanti boleh guna template yang tepi ni dan hantar yang ini saja. So buanglah contoh tu. Nanti hantar yang ni saja kepada kami. Okey. Saya rasa ini sahaja yang saya nak present. Saya bukakan kepada soalan-soalan. Dan sebenarnya masa saya banyak lagi kan. So bolehlah saya borak-borak sekejap dalam 10 hingga 15 minit. Sebelum saya tamatkan, minta maaf sangat sebab saya terpaksa mempercepatkan sesi saya sebab saya pun tengok dalam jadual-jadual tu banyak juga yang dah explain macam iStar kan, semua pun dah ada pegawai yang explain. So saya buka soalan. And basically apa yang saya bagi ni adalah perkara rutin sebenarnya kan. So perkara rutin yang kalau tak tahu boleh tanya dengan MT sesi lepas pun boleh kan. Dan benda ni sangatlah rutin dan dia tak ada banyak perubahan pun dalam satu sesi dengan satu sesi yang lain. Memang tak banyak perubahan pun. So Cikgu ada? Ya. saya nak tanya, selain dokumen ni, kita ada kena hantar dokumen lain tak? Oh tak ada. Yang untuk hantar yang ni, yang maklumat-maklumat yang saya cakap tadi lah, macam lampiran-lampiran tu je lah. Kan, borang-borang ni dan juga lampiran-lampiran. So lampiran tu, tengoklah ada juga kadang-kadang ada yang sangat, persatuan yang sangat excellent for me, yang mana laporan-laporan tu dibuat dalam bentuk buku terus. Tapi yang tu yang sebelum pandemik lah, yang mana dia memang siapkan buku dan dijadikan cenderamata kepada next punya team. Ada jugalah. Tapi depend kepada kewangan, depend kepada kreativiti dan juga depend kepada MT tu juga. Dan itulah. Ada lagi ke soalan? Saya rasa kalian pun macam tak tahu nak tanya apa kan. Sebab semua benda yang simple dan rutin. So, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, saya nak tanya. Okay, senyap je tu kan. So, saya tanya kan. Apa program terbesar Pematra? Program terbesar? Program terbesar. Untuk setakat ni, kalau masih dalam perancangan, kita akan ada satu program, ni perancangan awal, sangat-sangat awal sebab kita baru bagi tahu nama program yang kita tak rancang apa-apa lagi. Untuk kita adakan pidato kejuruteraan
which is program ni akan melibatkan di peringkat kebangsaan and melibatkan pelajar sekolah berasrama penuh untuk menjadi peserta. Pidato kejuruteraan Okey, menarik. So ada buat networking ataupun berhubung dengan Urustia Perucapan Umum ke? Yang tu kalau ikut dalam sebenarnya plan untuk pidato kejuruteraan ni adalah daripada sesi lepas tadi, tapi kita KIV sebab sesi lepas masih tak boleh buat program secara fizikal untuk pelajar-pelajar sekolah lah. So sesi lepas kita ada buat sesi bersama dengan UPUKM untuk minta pendapat diorang lah. Untuk sesi ni kita belum memulakan apa-apa lagi. So penting juga untuk kalian untuk mengetahui apa persatuan-persatuan yang ada dekat UKM supaya bila nak buat program tu kadang-kadang dia the best is joint venture. Contoh macam nak buat pidato tu kan. Kenapa kena perlu joint venture dengan UPU? Sebab dia orang dah ada template. Nak pula saya rasa ni first time kan nak buat pidato ni kan. Betul-betul. So dia orang dah ada template, dia orang dah ada senarai juri, dia orang dah tahu dah proses tu macam mana. Dan mungkin dia orang pun ada senarai pelajar-pelajar sekolah yang dah biasa terlibat dengan ataupun menghantar penyertaan. So penting dan itu untuk pidato. So ada juga program-program lain yang saya lagi menggalakkan untuk korang joint venture dengan persatuan-persatuan lain sebab selain daripada networking tapi yalah program tu mesti kalian lah yang lead kan supaya selain daripada dapat meramaikan penyertaan penting untuk networking tu lah kan sebab saya waktu student dulu saya pun pelajar UKM. Saya grad 2016 tapi saya Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Tapi time tu saya ramai juga kawan-kawan daripada FKAB. Paling ramai JKIS dengan mekanikal lah ramai kan. Civil pun ada juga. So bila kita ada networking yang banyak ni kadang-kadang program kita tu kadang-kadang jadi lagi menarik. Selain daripada dia ramai sebab kadang-kadang diorang pun mungkin persatuan tu tak ada maklumat ataupun tak ada orang kata dari segi dokumentasi dia lemah tapi mungkin daripada dia ada venue dia ada barang-barang kelengkapan dan sebagainya. Dan penting juga untuk saya remind kat sini supaya untuk kalian membesarkan networking supaya dapat juga berhubung dengan persatuan-persatuan mahasiswa kejuruteraan daripada universiti-universiti lain juga. Sebab networking ni dalam masa setahun ni je kan, korang ada masa untuk dapatkan networking. So besarkan networking tu bukan saja dalam peringkat dalaman UKM dengan luar-luar UKM sebab terutama dengan universiti-universiti yang memang purely engineering lah kan. Contoh macam UTM, UTHM dan universiti yang ada kos kejuruteraan. So itu program yang terbesar. Lain? Ada program lain ke ataupun yang mungkin boleh share dekat saya ke? Ke pun tak buat brainstorming lagi lah ya? Encik Ekwan. Ya. Bolehkah saya tanya sebab kami kan Pematra, di bawah naungan Pematra masih ada macam 5 kelab jabatan namanya Inverboard, Civilians, Chess dan lain-lain lah. Sebab mereka kelab jabatan tu mereka macam masih tidak diiktiraf secara rasmi dalam AISTA lah. Jadi bolehkah saya tanya sama ada possibility ke bagi macam kelab jabatan tu supaya boleh diiktiraf secara rasmi dan wujud dalam sistem AISTA tu. Terima kasih. Okey, sebelum ni saya tak tahu kalian tahu ataupun tidak. Dan sebelum ni memang persatuan-persatuan yang lain dia memang ada dekat dalam AISTA. Tapi pada waktu itu kita stop sebab kita nak memberikan
kuasa yang lebih kepada PMF. Yang mana untuk berdaftar dengan universiti, kita suggest kepada PMF sebab korang memang ada satu frasa persatuan akademik fakulti. Cuma untuk persatuan-persatuan yang lain ni kita memang empower fakulti masing-masing. Tapi untuk dari segi iStar dan sebagainya, macam sekarang ni semua masih menggunakan Pematra punya iStar lah kan, betul? Betul. So sebab kita cuba sebab waktu tu ada dua kumpulan. Ada kumpulan yang dia nak berdiri sendiri, tapi ada kumpulan yang dia nak attach bawah PMF, yang mana presiden-presiden dia tu adalah under PMF juga, sebab kalau dia memudahkan lagi proses untuk kita panggil dia sebagai prosedur ataupun protokol dia lah, yang mana daripada HCP ni bawah dia ada PMF saja, yang mana kita endorse PMF saja, tapi yang lain tu semua bawah PMF dan juga fakulti masing-masing. Tapi dari segi kita nak recognize dan juga iktiraf tu, sekarang ni memang kita sedang membangunkan untuk kita update dalam iStar supaya kita dapat masukkan persatuan tu diiktiraf dekat iStar. Tapi tak bermakna kita tak iktiraf, cuma dia diiktiraf di peringkat fakulti saja buat masa ni. Tapi ialah ramai, even ada juga waktu pilihan raya kampus sebelum ni pun memang ada beberapa orang MPP yang come out dengan manifesto tu, kan? Dan saya rasa kalian pun tahu, dan dia pun dah datang dengan ni, cuma proses tu akan diuruskan oleh pegawai HCP yang lain, iaitu Puan Wan. Saya rasa kalian pun dah bersama dengan Puan Wan kan? Saya pun tak pasti jawapan dia sama ataupun tidak. Tapi untuk persoalan ni sebenarnya lagi sesuai direct kepada dia. Cuma pemahaman saya dan cerita tu macam tadi itulah saya cakap sebelum ni memang ada, dan kemudian kita cuba selaraskan supaya semuanya kepada PMF saja. Sebab hari tu kami pun ada tanya Puan Wan, tapi Puan Wan kata lebih baik ajukan soalan ni kepada Encik Ikhwan. Sebab dia Puan Wan dia yang akan execute. Maknanya once kita dah dapat persetujuan, memang benda tu nanti Puan Wan yang akan uruskan dari segi sistem. Dan sebenarnya satu lagi, benda ni dia lebih kuat sekiranya benda ni datang daripada fakulti itu sendiri. Maknanya fakulti yang memang minta untuk semua persatuan-persatuan ni datang, maknanya dari segi prosedur dia melalui iStar kita. Sebab waktu kita mansuhkan hari tu pun, kan, untuk makluman semua, waktu kita mansuhkan tu adalah saranan dan juga permohonan daripada fakulti-fakulti lain juga. Tapi tak silap saya waktu tu fakulti kejuruteraan dia nak stay dalam iStar. Tapi ada fakulti-fakulti lain yang nak minta semua di bawah PMF masing-masing. Terutamanya fakulti-fakulti yang melibatkan jumlah yang besar lah pada waktu itu. Okey. Tapi tak apa, saya faham sebab korang pun mendapat soalan dan juga push daripada kelab-kelab yang lain tu kan, betul tak? Saya faham. Tapi tak apa, kita pun sedang membangunkan satu perjumpaan bersama dengan semua persatuan-persatuan. Tapi mungkin kita akan adakan pada selepas kemasukan pelajar, semua pelajar dah masuk sini, so kita akan buat perbincangan, which is kalau kita faham dari segi punca kuasa dia tu, punca kuasa yang tertinggi dia daripada TNC HCP lah kan. So sekiranya fakulti-fakulti semua dapat memberikan keyakinan kepada TNC HCP untuk kita selaraskan, should be no problem lah, sebab kami pun cuma execute je kan. Cuma dia sebab sekarang ni
kenapa kita tak boleh? Sebab sebelum ni ada request daripada fakulti-fakulti kan, supaya dia orang nak empower PMF tu sendiri kan, supaya PMF alert dan juga PMF dapat makluman semua aktiviti-aktiviti daripada kelab di bawah fakulti dia. Itulah kan. Okey. Tapi tak apa, saya faham sebab itu penting, sebab saya pun menyokong apa yang kalian nak ni, sebab iStar ni dia boleh direct kepada resume kan. So kalau boleh biar kelab-kelab ni dapat recognize jugalah kan. Cuma kalau boleh semua fakulti kena selaras lah kan. Jangan ada fakulti yang nak tapi ada fakulti yang tak nak. Kami yang jadi 50-50. So then last sekali kita akan decide lah fakulti mana yang nak, fakulti mana yang tak nak, dan yang mana paling banyak tu kita akan ikut decide yang tu. Tapi satu lagi, waktu itu antara isu lain yang dibangkitkan adalah apabila PMF itu sendiri tidak mendapat sambutan bila pelajar-pelajar banyak pergi ke persatuan-persatuan program tu. Waktu itulah kan. So bila PMF jadi macam tu, then PMF yang request untuk semua persatuan-persatuan tu direct under diorang. Okay, clear Clear. Okay. Ada tak lagi soalan? So good question, and benda tu memang isu and memang sesuai untuk diajukan. Tapi macam saya cakap tu lah kan, dalam proses kita mendapatkan input dan kita akan buat perbincangan bersama dengan semua persatuan-persatuan lah. Okay, ada lagi ke? Saya nak tanya dari HEP kan, HEP ada tak sediakan program-program untuk PMF? Upcoming adalah minggu pengenalan persatuan lah. Yang mana dekat minggu pengenalan persatuan tu, semua persatuan-persatuan akan diberikan satu timeline untuk menjalankan minggu pengenalan persatuan, khususnya untuk mendapatkan crowd ahli dalam kalangan pelajar-pelajar tahun 1. Yang tu nanti tarikh akan dimaklumkan nantilah. Ya, betul. Dan sebab kita dah 2 tahun buat M3P tu dalam secara atas talian, so kita nak datangkan balik dengan secara fizikal. Yang mana dah confirm buat dekat Pusanika. Kita akan buka booth-booth. Cuma mungkin PMF akan buat dekat fakulti masing-masing lah kan, sebab no point pun buat kat Pusanika sebab crowd memang daripada fakulti yang sama, so better buat dekat fakulti masing-masing lah. Faham, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi ke? Kalau boleh saya respon, saya tak pasti siapa nama Ili ke Lily kot yang WhatsApp saya tu. Siapa nama dia? Ya, saya Lily. Lily kan. Okey, Lily ada bertanya berkenaan dengan PC fakulti kan. Okey, untuk PC untuk MAW ni, saya rasa benda tu memang ada dekat dalam benak kalian lah kan. Macam nak tanya kan. Tapi dapat jawapan yang ni sebab kita tak ada buat pemakluman ataupun notis. Sebelum ni memang ada, sebab sebelum ni kita punya jumlah PC adalah 600 orang PC. So kemudian kita reduce kepada 400 kali ni. Ini kita cakap untuk fizikal lah kan. Okay, kita reducekan kepada 400 dan duka cita lah kan, sebab yang kita tidak senaraikan sebagai PC tu adalah PC fakulti. But still kalau ada PMF ataupun mana-mana yang aktif fakulti untuk terlibat dengan PC, kalau dan dia aktif di college, memang kita akan dapatlah nama dia kan. Sebab ada juga PMF yang terlibat jadi PC, cuma dia atas kapasiti college. Kenapa bukan fakulti? Sebab untuk kali ini jadual di fakulti cuma 1 hari.
Jadual di fakulti cuma 1 hari. So kalau kalian ada buat PC fakulti, kita akan dia jadi tak boleh lah untuk kita nak gerakkan korang buat kerja dekat kolej, sebab korang bukannya korang pun yelah mungkin ada yang aktif kolej, tapi sebab dalam jadual tu kita ada 5 hari MMM, 4 hari adalah di adalah di universiti dan juga di kolej-kolej, 1 hari je di fakulti. Jadi apa yang kami buat, dan sebenarnya keputusan ni dibuat di bawah mesyuarat jawatankuasa induk lah kan. Sebab itu yang tertinggi, mesyuarat jawatankuasa induk yang menetapkan untuk kita tak ada buat PC college, PC fakulti. Apa yang kita buat adalah pemudah cara dan BSMM saja. Cuma PC pusat, ahli-ahli PC dan juga BSMM. Yang mana kita poolkan semua, tapi kita fokus on college, sebab semua aktiviti, semua setiap hari tu dia orang banyak aktiviti dekat college berbanding dengan fakulti. Tetapi kita sedang melihatlah kan, daripada keputusan ni, sekiranya worst case perlu untuk kita wujudkan tahun depan, kami sebab daripada urus HCP memang kita setiap tahun kita akan approach untuk 600 orang. Sebab apa 600 orang? Sebab unjuran dia. Kita akan ikut pelajar ratio kan. So ratio pelajar yang masuk tu, dan kita akan anggap 10 orang pelajar ada seorang PC, so kita akan minta 600. Kecuali tidak diterima di mesyuarat jawatankuasa induk lah kan. Sebab macam kita tahu, keputusan mesyuarat jawatankuasa induk yang dipengerusikan oleh NC sendiri adalah mesyuarat tertinggi untuk ketetapan MAW ni. So no worry, akan ada slot kalian untuk M3P, dan untuk tahun hadapan saya sendiri yang akan mengemukakan untuk pertambahan pemudah cara itulah. And untuk kali ni pun salah satu faktor dia, sebab satu lagi, sebenarnya isu ni pun juga datang daripada yang isu-isu yang berbangkit pada minggu kemasukan pelajar yang sebelum ni. Sebab waktu tu kita minta untuk PC-PC fakulti bertugas di kolej dan juga bertugas untuk event-event rasmi dekat Lektar pun semua tu, PC fakulti ramai tak ada. Time tu kami juga baliklah yang kena kan. Sebab dah lantik PC fakulti, ada nama PC fakulti, tapi time tu dia nak buat kerja untuk fakulti je. Dia tak nak kan, tak nak macam minta pergi ke Lektar untuk terlibat ni, terlibat tu, tak nak. So bila tak nak tu, kami, dia maknanya isu tu memberikan ada satu justifikasi kenapa untuk kita tolak PC fakulti. So tapi my plan ataupun strategi saya untuk next MMM, which is sekarang ni dah tukar nama kepada MMW, next nanti mungkin kita bagi kota. Tapi still saya remind balik sekali, sekiranya dilantik sebagai PC, kena terlibat lah kan, sebab pemudah cara tu untuk semua aktiviti. Sebab kita tak nak dia buat pecahan-pecahan macam tu, sebab masing-masing dia jadi berkira nanti. Sebab bila dia macam PC fakulti, so saya tak naklah buat kerja kat kolej, saya tak naklah buat kerja untuk pusat sebab saya PC fakulti. So kalau macam tu, kita orang faham tak situasi kami kan. So kali lepas, let's say kami buat lepas ni, kami tak gunakan term-term fakulti, kolej apa semua. Kita selaraskan saja. Sebab kesian kat kami lah, sebab bayaran makanan, penginapan semua tu kami tanggung, HCP tanggung, tapi dari segi pelaksanaannya tak ada. So boleh remind kawan-kawan untuk next session, kalau kita buka untuk fakulti, make sure dia willing untuk bantu everything, bukan saja berkira lah. Saya tak, tapi mungkin lah bukannya datang daripada Pematra, sebab saya rasa Pematra sentiasa nak bantu kan. Tapi itulah situasi yang berlaku. So apa pun tindakan kita, memang dia akan memberikan efek, dan juga dia mewujudkan satu justifikasi kepada keputusan yang akan dibuat di masa hadapan. So please, kalau ada nak buat apa-apa tindakan tu, fikir panjang dulu kan. Bukan je PFF saja, saya akan cakap ni kepada semua persatuan-persatuan juga. Okay.
So, ada tak lagi soalan? Saya buka dalam 2 minit lagi kot. Sebab saya pun dah dapat panggilan dah ni. Lagi ke? Siapa-siapa lagi nak bertanya, boleh bertanya. So, KPO Pematra ni sampai bila Untuk online ni slot yang terakhir. Oh, ni slot yang terakhir. So, lepas ni fizikal? Lepas ni kita akan ada sesi fizikal pada 22 hari bulan 10. 22 bulan 10. Dekat mana? Fakulti lah. Dekat fakulti, yes. Okay. Ada tak yang dekat dalam saya ni adalah merupakan tim Robocon? Tak ada Kalau tak ada tak apa. Sebab tim Robocon antara yang kita panggil lah untuk MAW kali ni kan, sebab untuk diorang ada slot lah diorang. So kalau tak ada apa-apa itu saja. Thank you very much Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Pematra. So good luck untuk sepanjang tempoh pemerintahan Pematra kali ini. Nasihat saya yang terakhir, sekiranya ada apa masalah apa semua, keep communicate sesama kalian. Make sure tak ada yang free rider. Sebab semua dapat jawatan kan. So make sure jangan ada yang free rider. Apa pun program yang korang buat, ikhlas untuk fakulti, buat yang terbaik. Make sure semua berjalan baik dan cuba untuk wujudkan. Saya tak galakkan untuk buat banyak program. Saya lagi galakkan untuk korang buat 1 ataupun 2-3 program tapi sangat berimpak tinggi. Dan kalau boleh biar peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan kan, biar besar. Sebab kita ada anugerah yang dipertandingkan di peringkat KPT dan ada kategori inovasi kan. So kalau kalian boleh buat program yang besar, bolehlah join kat situ. Boleh nak buat pidato, cuma saya tak rasa korang boleh lawan dengan program-program pidato yang dibuat oleh persatuan-persatuan yang memang niche dia bahasa. Betul tak? So kalau korang nak pertandingkan pertandingan pidato korang dengan pertandingan pidato yang dibuat oleh UPU contohnya, so memang korang kalah lah kan. So kalau boleh biar niche tu, macam korang kat Fakulti Kejuruteraan Alam Bina berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan kejuruteraan, dan korang buat 1 ataupun 2-3 program yang memang niche korang, yang memang korang dah expert benda tu kan. Tapi mungkin sepanjang proses perjalanan event ataupun program korang tu menggunakan elemen-elemen teknologi kan, dan juga elemen-elemen kejuruteraan ataupun alam bina. So mudahlah untuk korang dapat pengiktirafan program dekat peringkat universiti ataupun peringkat antarabangsa. Okey So itu nasihat ringkas saya lah. Dan saya rasa ni dah cukup nak dekat pukul 1. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Pematra. Semoga berjaya dan semoga semua urusan dipermudahkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Dengan berbesar hati merangkaikan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Encik Ikhwan Azim Ishak di atas kesetujuan beliau untuk menerangkan berkenaan pengurusan organisasi. Sebelum berakhirnya slot terakhir kita pada petang ini, saya menjemput semua peserta bersama panel jemputan kita yang berusaha Encik Ikhwan Azim Ishak untuk mengaktifkan kamera bagi tujuan sesi fotografi beramai-ramai. Okay, semua buka kamera. Cikgu boleh unshare screen. Okay. Alright, semua dah buka kamera. Okay. Alright. So, tunggu jap.
Okay, so kita mulalah. 1, 2, 3, senyum. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Senyum. Okey, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Ikhwan kerana sudi meluangkan masa menjadi panel kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Sebelum meninggalkan laman MS Teams ini, para peserta dikehendaki untuk mengisi borang maklum balas melalui QR code yang akan dipaparkan atau link yang diberikan di ruangan chat box. Saya mewakili pihak Pematra sesi 2022-2023 mengucapkan jutaan terima kasih atas perhatian dan kesudian semua peserta dalam menyertai kursus pada hari ini dan melancarkan perjalanan program pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu dan segala informasi yang kita dapat pada hari ini dapat diaplikasikan dalam setiap organisasi. Sukacita saya ingatkan kepada semua bahawa kita akan berjumpa semula pada 22 Oktober 2022. Kita akan adakan majlis penutupan khusus pengurusan organisasi KPO 2.0. Jadi kami menjemput 5 wakil daripada setiap jabatan untuk menyertai majlis penutupan ini. Sebelum saya mengakhiri majlis, terimalah 1 rangkap pantun daripada saya. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian itu saja daripada kami. Salam Pematra to you. Sekian, terima kasih.